Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Saya Syaiham Ibrahim, Setiausaha Syarikat Berlesen dari MSIB, Corporate Consultancy Sdn Bhd. Dalam video kali ini, saya nak menunjukkan kepada anda cara-cara ataupun tutorial macam mana untuk mendaftarkan syarikat PLT anda di SSM. Syarikat PLT ni merupakan syarikat perkongsian liability terhad ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai LLP, Limited Liability Partnership. Ianya merupakan satu entiti perniagaan yang diperkenalkan bermula tahun 2013 di bawah Akta PLT 2012. Syarikat PLT ni dia merupakan alternatif kepada usahawan yang nak mendaftarkan perniagaan selain daripada perniagaan enterprise perkongsian dan juga syarikat sendirian berhad. Untuk mendaftarkan syarikat PLT ni, anda perlu melalui compliance officer. Compliance officer sahaja yang boleh menguruskan pendaftaran syarikat PLT anda di SSM. Okey, siapa itu compliance officer? Compliance officer ni basically sesiapa saja boleh menjadi compliance officer. Partner pun boleh. Usahawan sendiri, anda sendiri boleh menjadi compliance officer. Di dalam satu syarikat PLT, salah seorang daripada partner minimum 2 orang, salah seorang daripada partner boleh menjadi compliance officer. Di mana kerja compliance officer ni adalah sebagai pegawai pematuhan yang mana akan mendaftarkan syarikat PLT dan akan memastikan peraturan atau undang-undang Akta PLT itu dipatuhi. Di antara perkara yang perlu dipatuhi, yang paling penting ialah setiap tahun syarikat PLT mesti menghantar satu laporan yang dipanggil sebagai Annual Declaration kepada SSM. Alright? So, anda kena decide di antara anda dengan partner anda, siapa yang akan menjadi compliance officer. So, compliance officer ni lah yang perlu tahu macam mana cara untuk mendaftarkan syarikat PLT. So, tanpa membuang masa lagi, jom saya tunjukkan kepada anda macam mana untuk mendaftarkan syarikat ini langkah demi langkah, tutorial. Okey. Pertama sekali, anda perlu boleh pergi ke mana-mana browser yang anda suka. Kalau macam saya ni, saya menggunakan Google Chrome dan saya pergi kepada Google. Di Google, anda type saja My LLP Portal. My LLP Portal ini adalah satu portal yang disediakan oleh pihak SSM untuk tujuan mendaftarkan syarikat PLT. Okey, syarikat PLT ni hanya boleh didaftarkan melalui My LLP Portal saja. Anda tak boleh pergi direct kepada SSM untuk mendaftarkan syarikat PLT. So, ini adalah My LLP Portal. Okey, so saya assume anda tak pernah lagi menggunakan portal ni. So, apa yang anda perlu buat ialah pergi create account dulu. Okey, dekat sini maklumat-maklumat ni perlu diisi sepenuhnya. Terutamanya di yang ada tanda merah ni. Okay, user type. User type di sini perlu pilih verified user. Verified personal user ni biasanya yang mana professional user ni adalah di kalangan lawyer, company secretary, accountant, auditor. Yang tu saja yang boleh guna verified professional user. Dalam kes anda boleh pilih verified user. Okey, lepas tu subtype non-professional. Okey, betul. Login name ni masuk saja apa-apa nama yang nak dijadikan sebagai username. Login name ni username lah. So, di sini saya masukkan nama dummy yang saya buat ni, Samsul88. Kebiasaannya saya ambil nama saya. Dalam kes ni saya gunakan nama Samsul. 88 ni adalah tarikh lahir, IC yang di depan sekali. Untuk anda terpulanglah anda nak gunakan nama apa. Okey, password ni letaklah apa-apa password yang dikendaki.
Confirm password, masukkan sekali lagi. Seterusnya, personal detail. Identity type AMI. Masukkan IC. Title. Masukkan title anda. Nama penuh mengikut IC. Tarikh lahir. Gender. Okay. Alright. Dah siap. Seterusnya, contact information. Masukkan email. Email ni penting. Anda kena pastikan email ni adalah email yang anda sentiasa akan guna. Anda kena pastikan email ni anda guna sebabnya email ni bukan senang nanti kita nak ubah. So pastikan email ni email yang anda sentiasa tengok. Sepanjang penggunaan sistem ni anda perlu rujuk email untuk sebarang communication ataupun update daripada pihak SSM. Okay, ni nombor pejabat. Nombor pejabat ni boleh juga masuk nombor mobile kalau tak ada nombor pejabat. Alamat untuk dihubungi. Okay. Cek balik. Kalau dah okey, tekan next. Biasanya kalau sebagai pengguna biasa, pengguna yang bukan profesional, supporting document ni biasa tak penting. Cuma anda perlu berikan, kalau anda nak bagi pun boleh bagi salinan IC. Tapi kalau anda nak attachkan salinan IC tu, pastikan dokumen tu adalah dalam file PDF dan saiznya tidak melebihi 4 MB. Boleh tekan select document dan nanti dia akan attachkan di sinilah. Okey. Dan dah siap, boleh tekan next. So sekarang ni, ini adalah summary kepada apa yang anda isi tadi. Kalau betul, please tick, tekan tick dan tekan submit. Bila anda dah tekan submit, apa yang keluar di sini ialah application receive, menunjukkan bahawa permohonan untuk menjadi verified user, untuk menjadi pengguna sistem, SSM dah pun terima. Dan di sini SSM bagi tahu mereka akan proses dan akan email keputusan permohonan anda kepada email anda. Sebab tu tadi saya bagi tahu email tu pastikan anda meletakkan email yang boleh dihubungi. Sebabnya apa sahaja communication di antara pihak SSM di dalam sistem ni, dia akan hantarkan kepada email anda. Memang anda boleh cek juga status permohonan di dalam sistem. Tapi apa yang dihantar dalam sistem tak sama macam apa yang dihantar di dalam email. Dalam email ada yang dia minta instruction untuk tindakan selanjutnya. So saya akan tunjukkan nanti apa yang ada dalam email yang mereka akan hantar. So point dia, anda perlu pastikan email yang anda beri kepada mereka adalah email yang anda gunakan dan email tu anda boleh akses. Alright? Baik. So tadi saya ada bagi tahu yang SSM dah maklumkan permohonan mereka dah terima dan mereka akan emailkan kepada anda. So ini adalah email yang saya terima, yang dia hantar, SSM hantar kepada saya tadi. So email ni SSM minta supaya saya verified email yang saya berikan kepada SSM. So saya kena tekan button ni, saya kena tekan yang biru ni. So bila saya tekan, dia akan keluar macam ni. Dah tekan button biru tadi, dia akan keluar pop-up macam ni, yang mana di sini mesejnya ialah you will shortly receive, yang mana saya akan menerima koresponden sekejap lagi yang membolehkan saya untuk menyempurnakan account activation process. Saya pergi sekali lagi kepada email saya tadi. Sekarang saya tengok balik email yang dihantar sekali lagi oleh pihak SSM. Di dalam email ni, dia ada instruction selanjutnya kepada apa yang perlu anda lakukan selepas anda menghantar permohonan untuk menjadi verified user tadi. So, di sini dia bagi tahu
please be informed that you registered as a user untuk My LLP portal. Dia ada bagi reference number ni. Okey, proses yang selanjutnya, apa yang anda perlu lakukan ialah anda perlu pergi ke mana-mana nearest SSM office. Mana-mana SSM, pejabat SSM yang berdekatan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh email ni untuk tujuan verified user. Okey, apa yang anda perlu bawa ialah anda perlu bawa MyCard, anda perlu bawa kopi ataupun salinan email ini. Anda juga perlu membawa original company secretary. Okey, yang nombor 3 ni dia tak berkaitan dengan anda. Ini sekiranya anda mendaftar sebagai verified professional user. So ingat tadi kan, anda tak mendaftar sebagai verified professional user, anda hanya mendaftar sebagai verified user. So sebagai verified user, anda perlu bawa salinan IC dan salinan email ni. Email yang SSM hantar ni. Boleh Okey, so email ni anda kena print out. Bawa salinan IC dan salinan email ni ke mana-mana SSM yang berdekatan dalam tempoh 14 hari. Proses verification di SSM ni adalah proses yang penting, di mana hanya selepas daripada anda verified di pejabat SSM saja, baru anda boleh menggunakan sistem My LLP portal untuk tujuan mendaftarkan syarikat PLT anda. Alright? So, nanti saya tunjukkan anda pula macam mana untuk mendaftar syarikat PLT selepas anda verified sebagai user. Okay, so saya assume yang anda semua dah pun verified sebagai user, dah pun menjadi user kepada sistem My LLP ni. Sistem untuk mendaftarkan syarikat PLT. Okey, apa yang anda perlu lakukan ialah pergi ke sign in. Di sini anda masukkan balik username dengan password yang anda telah daftarkan sebelum ni dan tekan button login. Bila anda dah tekan button login, anda akan masuk ke ruangan dashboard sistem My LLP portal. Macam ni lah dashboard dia. Dia ada summary, correspondent, news dengan profil anda. Okey, untuk mendaftar anda perlu pergi ke e-form, e-borang. E-borang ni anda pergi kiri sekali ada reserve LLP name dengan register LLP. Bezanya apa dua ni? Reserve LLP name ni ialah untuk anda nak reserve name sahaja, nak buat nak book nama syarikat. Book nama syarikat ni anda boleh gunakan nama saja tapi syarikat belum lagi didaftarkan. Anda boleh book saja. Booking ni dia akan boleh disimpan dalam tempoh, kalau tak silap saya, dalam tempoh 3 bulan ataupun sebulan sekarang ni. Okey. So, apa yang anda perlu lakukan ialah anda perlu pergi ke sini, register LLP. Okey. Bila dah sampai di sini, anda perlu tekan button ni, direct registration. Okey, dekat sini anda perlu pilih yang hujung sekali iaitu registration of LLP. Continue. Ada beberapa saja yang anda perlu isi sebenarnya. Tak banyak pun. Okey. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ni mesti disempurnakan. Semua ni anda kena isi. Yang paling penting, yang mana ada tanda merah ni. Dan setiap section ni perlu diisi. Okey. Kita akan pergi satu persatu. Pertama, propose name. Cadangan nama ni. Cadangan nama anda boleh pilih sama ada di belakang nama tu nak ada PLT ataupun perkongsian liability terhad. Contohnya macam anda nak ABC Resources PLT. ABC Resources perkongsian liability terhad. Biasanya saya ambil yang PLT sajalah. Perkongsian liability terhad ni dia panjang sangat. Okay, saya biasa ambil PLT. Kalau anda nak PLT, so klik dekat PLT. Dekat nama ni, boleh cadangkan nama apa-apa. Di sini saya nak cadangkan nama Harimau Nangis. Okay, popular Harimau Nangis ni. Okay, dah letak Harimau Nangis, saya tekan button check name untuk nak tengok sama ada nama ni available, orang masih lagi belum guna ataupun dah ada orang guna.
Tengok, walaupun nama ada banyak, Harimau Catering Hara, Bella, Harimau Lestari, tapi tak ada pun orang guna nama yang sebiji-sebiji macam apa yang saya nak. Ni menunjukkan saya boleh gunakan nama ni. Seterusnya, clarification. Clarification ni sekiranya yang pertama single letter. Sekiranya saya ada menggunakan single letter. Single letter ni macam mana? Single letter ni macam contoh MSIB. MSIB adalah single letter. MSIB. Dia bukan satu perkataan yang boleh dieja. Kalau ceria, bestari, tekun, itu bukan single letter. Itu adalah perkataan yang boleh dieja. Dia adalah perkataan sempurna. Single letter yang macam saya kata tadi, ABC, TKF, GEH, itu adalah single letter. Sekiranya anda menggunakan single letter, anda perlu menjelaskan apa maksud satu-satu perkataan dalam single letter. Okey, ada language ni ialah bahasa selain daripada bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, anda perlu menyatakan maksud bahasa tersebut. Contohnya anda menggunakan bahasa France, so anda kena menyatakan apa maksud daripada bahasa France yang digunakan. Atau anda menggunakan bahasa Itali, anda kena nyatakan maksud dalam bahasa Melayu, bahasa Itali yang anda gunakan. Okey. So dalam ni, harimau nangis ni, dia adalah totally bahasa Melayu. So saya tak perlu menjelaskan apa maksud dia. Okey, business detail, office number, nombor telefon. Saya dah ada office, so saya masukkan saja nombor telefon saya. Macam tadi, kalau anda yang belum lagi mempunyai pejabat, anda boleh masukkan nombor mobile sebagai office number. Facts tak ada. Date of agreement ni ialah sekiranya anda mempunyai agreement perkongsian, perjanjian perkongsian, so anda kena masukkan tarikh agreement perjanjian perkongsian tu. Kalau tak ada, biarkan kosong. Registered address ni ialah alamat pejabat. Kalau anda tak ada pejabat, masukkan alamat rumah sebagai alamat pejabat. Okey, so saya ada alamat pejabat, so saya masukkan saja. Business address, kalau business address anda alamatnya sama macam alamat berdaftar di atas, tekan saja button ni. Okey, dia akan copy saja daripada alamat atas ke bawah. Dah siap semua, dah isi sepenuhnya, tekan button next. Compliant officer ni tadi, kalau anda mendaftar ni, menggunakan portal ni sebagai compliant officer, ingat tadi kan? Dah daftar sebagai verified user dan anda pun dah nyatakan sebagai anda adalah compliant officer, nama anda akan keluar dekat bawah ni. So, bila nama anda dah keluar kat bawah ni, okey lah. Sekiranya tak ada, anda kena search nombor IC di atas, search, nanti pilih saja, choose. Okey, nanti dia akan keluar di bawah. Okey, dah ada, tekan saja button next. Di sini, anda perlu memasukkan nama untuk setiap rakan kongsi. Rakan kongsi ni, kalau anda dengan partner anda tu dah pernah berdaftar sebagai partner dalam mana-mana syarikat PLT yang lain, bila anda search dekat sini, nombor IC, biasanya nama anda akan keluar. Tapi kalau anda tak pernah berdaftar lagi sebelum ni, belum ada lagi pendaftaran dengan syarikat PLT, maknanya anda perlu create new. So kalau nak cuba, boleh cubalah. Boleh cuba tengok. Tapi kalau tak ada, create new. Create baru ya. Okey. Masukkan detail rakan kongsi. Okey, dah masuk yang pertama, kita masukkan rakan kongsi yang kedua. Dekat sini, bila ditanya berkenaan dengan partner type, anda perlu tekan individu. Kalau tak ada, kalau dah tadi, macam tadi dah diisi sebagai individu. Kalau kat sini tak ada, anda kena masukkan individu. Foreign company ni, kalau partner tu adalah syarikat. Government agency, kalau partner adalah di kalangan government agency, agensi kerajaan.
Sekarang ni partner adalah individu, orang perseorangan. So masukkan individu. Dan masukkan maklumat-maklumat yang lain. Dah siap, anda perlu tekan save and exit. Minimum rakan kongsi adalah 2 orang, tak boleh kurang daripada 2 orang. Lebih tak apa, tapi jangan kurang daripada 2 orang. Sebabnya ini adalah syarikat perkongsian liability terhad. Nama pun dah perkongsian, so minimum kena 2 orang. Dah siap semua, dah masukkan maklumat rakan kongsi, partner, boleh tekan next. Seterusnya, anda kena isi business code untuk perniagaan ataupun syarikat PLT anda. Business code ni adalah MISC code, kod industri. Bergantung kepada apa perniagaan yang anda nak jalankan. Business code ni ialah kod perniagaan yang anda nak jalankan. Apa perniagaan yang anda nak buat. Dalam contoh ni, saya nak buat kedai makan, kedai runcit dan kedai dobi. Kalau anda terpulang kepada apa yang anda nak buat. So, macam mana anda nak dapatkan kod ni? Okey, caranya ialah anda perlu pergi ke Google sekali lagi. Dekat sini anda type saja MISC code. Boleh type MISC code sama ada SSM ataupun LHDN. Untuk mendapatkan kod perniagaan apa yang anda jalankan tu, atau kod aktiviti perniagaan, anda boleh pergi ke website msic.stats.gov.my. Ini macam apa yang saya buat ni. Anda pergi ke sini, nanti akan keluar dia punya paparan macam ni. Yang ada 3 color ni. Yang ini adalah tempat untuk anda mencari apa kod untuk aktiviti perniagaan anda. Anda boleh cari, selain daripada ni, anda boleh dapatkan melalui MSIC SSM atau MSIC LHDN. Itu anda boleh Google sajalah. So, ini tempat yang mana saya selalu cari berkenaan dengan deskripsi ataupun kod untuk aktiviti perniagaan. So, dekat sini anda perlu pergi ke deskripsi MSIC. Di sini anda tekan je button arrow ni. Katakanlah macam saya ni, saya nak cari kedai makan kan. Saya tekan makan ataupun makanan. Tekan cari, nanti dia akan keluar lah. Nampak? Pemprosesan garam, pembuatan tepung. Ini. Yang ini ni anda kena cari apa yang lebih tepat kepada perniagaan yang anda jalankan. So, di sini dia ada yang dia kata termasuk dengan tidak termasuk. Anda kena tengok dekat bahagian termasuk dengan dan keterangan. Yang paling penting keterangan lah. Anda tengok dekat keterangan, ada tak yang berkait dengan perniagaan yang anda nak jalankan. Kalau ada, anda boleh dapatkan kod di sebelah dia. Yang ni kod dia ni. Okay, nampak So, untuk perniagaan yang saya nak jalankan ni, kod ni saya dah dapat. Saya dah ambil. So, saya boleh teruskan saja. Bagi anda yang tak ada lagi kod anda tu, anda tak tahu kod apa, anda boleh cari di sini. Okey, so cari sampai jumpa. Dah jumpa kod perniagaan yang anda jalankan, pergi balik kepada My LLP portal tadi, masukkan saja kod perniagaan yang anda jalankan. Nampak Okey, ini yang pertama, restoran. So, saya ambil restoran. Saya nak buat kedai makan, restoran. Yang kedua saya nak buat kedai runcit, dah ada. Yang ketiga, saya nak buat kedai dobi. Laundering and dry cleaning. Okey, dah ada 3. Berapa banyak aktiviti perniagaan yang anda boleh letakkan dalam satu syarikat PLT? Hanya 3 sahaja. Ingat, hanya 3 aktiviti perniagaan saja yang anda boleh letakkan dalam satu syarikat, satu pendaftaran syarikat PLT. Tak boleh lebih.
Dia bukan macam enterprise. Enterprise dia boleh sampai 10 aktiviti perniagaan. PLT ni dia macam syarikat senia berhad jugalah. Maksimum dia hanya 3 saja. So dekat sini saya dah masukkan 3 aktiviti perniagaan yang saya nak jalankan. Dah siap, saya boleh tekan next. Okey, dekat sini adalah bahagian attachment. Apa attachment yang biasa anda boleh letak dalam ni? Kebiasaannya, attachment yang anda boleh letak dalam ni ialah perjanjian perkongsian. Sekiranya anda telah pun mempunyai perjanjian perkongsian, sebab ni adalah syarikat perkongsian. So, kalau anda mempunyai perjanjian perkongsian, anda boleh attachkan terus untuk diberikan kepada SSM sebagai simpanan. Okey, sebagai record maker. Dah ada, anda boleh tekan upload dokumen. Ingat sama macam tadi, file yang anda boleh gunakan adalah PDF sahaja dan tak boleh lebih daripada 4 MB. Dekat sini saya tidak mempunyai perjanjian perkongsian, so saya takkan attachkan apa-apa. Okey. Tadi, kalau anda mempunyai perjanjian perkongsian, tarikh perjanjian perkongsian anda kena bagi tahu tadi. Dalam bahagian main detail tadi, kita ada masukkan tarikh. Di mana tarikh itu adalah tarikh kepada perjanjian. Agreement date. Tarikh kepada perjanjian perkongsian ni. Okey. Dah siap, dah attach, boleh tekan next. Di sini adalah bahagian di mana SSM memberitahu kepada anda berapa fees yang anda perlu bayar untuk pendaftaran ni. RM500. So, anda perlu ada duit RM500 tu lah. Sebab nanti, di hujung nanti anda perlu membuat pembayaran. Okey. Ni tak ada apa-apa lah anda kena buat. Just dia nak bagi tahu saja pembayaran adalah RM500. Tekan next. Okey, di bahagian summary ni, anda perlu semak balik semua maklumat yang anda masukkan. Daripada awal tadi, main detail ni, sampailah ke hujung, inilah semua maklumat yang anda masukkan. Cek betul-betul sama ada maklumat yang masuk ni adalah maklumat yang betul. Okey, dia ada di sini, dia ada bahagian remarks. Remarks ni ialah note lah yang anda nak tinggalkan kepada pendaftar, kepada SSM. Apa-apalah. Kalau tak ada, biarkan kosong. Di sini ada bahagian declaration. Bahagian ni anda kena tick. Baca semua, faham. Lepas tu, tekan tick. Okey. Siap. Semua tak ada apa nak dibetulkan. Kalau ada perkara yang nak dibetulkan, ada maklumat yang anda masuk anda masuk salah, anda boleh tekan back, tak ada masalah. Ataupun anda rasa tak nak proceed lagi, mungkin RM500 tu tak ada lagi ke, nak pinjam duit orang dulu, boleh tekan save. Kalau tidak, anda tekan saja submit. Okay. Bila dah tekan submit, anda akan dibawa ke paparan ni lah. Paparan ni akan keluar, di mana dia akan menunjukkan untuk syarikat PLT yang anda nak daftarkan ni, inilah bayaran dia. Dan pilihan pembayaran ada sama ada dengan menggunakan credit card ataupun FPX. Credit card, macam biasalah credit card. FPX ialah bayaran yang menggunakan online banking, perbankan atas talian. So, kalau anda nak menggunakan credit card, anda select credit card. Ataupun anda nak guna online banking, anda tekan FPX. So, dah pilih salah satu, anda boleh tekan make payment untuk membuat bayaran. Selepas ni, proses membuat bayaran tu macam biasa. Macam anda beli dengan Lazada ataupun Shopee. Macam itulah. Dah buat bayaran, proses pendaftaran ni akan dihantar kepada pihak SSM untuk mereka memproses penubuhan pendaftaran syarikat PLT anda. Dalam masa beberapa hari, syarikat PLT anda mereka akan memberikan respon terhadap permohonan ni, sama ada first, sama ada query. Query ni apa? Query ni ialah sekiranya mereka memerlukan maklumat tambahan, mereka tak puas hati terhadap apa yang anda terangkan dekat sini, ataupun apa saja perkara yang mereka ada isu dengan proses pendaftaran ni. Jadi biasanya anda perlu
menjawab query yang mereka ajukan tu, dah jawab pun dalam sistem ni juga, dah jawab, anda perlu hantar semula kepada mereka. Ataupun kalau tak query pun, yang biasa ada ialah kalau tak ada apa-apa masalah, mereka akan terus luluskan permohonan syarikat PLT anda. Bila dah mereka luluskan, itu menunjukkan bahawa syarikat PLT anda sudah pun siap didaftarkan di SSM. Nak tahu macam mana, mereka akan beri melalui email yang dipanggil sebagai notification. Notification ni adalah pemberitahuan bahawa syarikat PLT anda sudah pun siap didaftarkan di SSM. Anda boleh semak juga melalui sistem ni, yang mana SSM juga memberitahu bahawa syarikat anda telah pun siap didaftarkan di SSM. So, anda perlu alert dengan sistem ni, di mana apa saja perkara SSM akan bagi tahu sama ada melalui sistem ni, atau kalau berjaya mereka akan beritahu melalui email. So, saya harapkan penjelasan saya dalam video kali ini berkenaan dengan penubuhan atau cara untuk mendaftarkan, tutorial pendaftaran syarikat PLT anda di SSM, anda boleh jelas, faham, dan yang paling penting membantu anda dalam proses untuk mendaftarkan syarikat PLT anda di SSM. Sehingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Saya Syaham Ibrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera.